Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan mengupas cerpen Ahmad Mutawakil. Cikgu yakin semua pelajar sudah baca cerpen ini sebab cikgu sudah berikan tugasan di dalam kelas tutorial. Baik, kita pergi kepada sinopsis. Cerpen Ahmad Mutawakil atau Zainal Rashid Ahmad telah menggunakan pendekatan surut balik tentang kisah perjuangan Ahmad Mutawakil dan menzahirkan cintanya terhadap bangsa dan negara. Nah, cerita ini tentang surut balik atau imbas semula. Cinta Ahmad Mutawakil yang parah ditembak telah memeranjatkan penduduk kampung yang ketika itu berdoa seusai sholat maghrib. Nah, seusai ini maksudnya setelah siap. Setelah siap kan kita berdoa, tiba-tiba Ahmad Mutawakil muncul di depan surau dan memeranjatkan penduduk kampung dengan keadaannya cedera parah. Setelah menjelaskan keadaan Ahmad Mutawakil yang parah, terkulai lalu pengsan, penulis mula mengimbas kembali kisah perjuangan anak muda tersebut bermula daripada perubahan sosioekonomi penduduk kampung kesan kehadiran Tuan Booth sekeluarga. Kehadiran mereka bukan sahaja meningkatkan ekonomi penduduk kampung, malah Ahmad Mutawakil membesar sebagai pemuda berilmu hasil bantuan anak Tuan Booth, Sandra. Dia bukan sahaja menjadi penyebar maklumat tentang al-hewal semasa kepada masyarakat di kampungnya, malah turut bekerja membaca dan menjawab surat-surat rahasia daripada Inggris untuk kumpulan anti Jepun. Nah, inilah dia ceritanya. Cerpen diteruskan lagi dengan Ahmad Mutawakil menyampaikan kabar kepada penduduk kampung tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang membawa kelegaan dan rasa bersyukur mereka. Ahmad Mutawakil kemudiannya digambarkan sebagai pemuda yang berjiwa pemimpin apabila dia dapat mempengaruhi penduduk kampung dengan pidatonya yang membangkitkan semangat patriotisme dalam jiwa mereka. Dalam masa yang sama, Ahmad Mutawakil berjaya mengajak penduduk kampung untuk menjalinkan silaturahim dengan Tuan Booth sekeluarga yang tidak pernah memusuhi masyarakat di situ. Cerpen ini juga dikembangkan dengan kisah hubungan antara Ahmad Mutawakil dengan Sandra yang sering menjadi tanda tanya kepada penduduk kampung. Nah, tengok sumbangannya si Ahmad Mutawakil. Dia menyampaikan berita kepada penduduk kampung tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang memberikan kelegaan. Dia juga digambarkan sebagai pemuda yang dapat mempengaruhi ramai penduduk dengan pidatonya untuk membangkitkan semangat patriotisme. Dia juga berjaya mengajak untuk menjalankan silaturahim yang baik kepada Tuan Booth sekeluarga. Ya. Tuan Booth keluarga ini adalah keluarga orang putih yang menjalankan yang mempunyai kebun getah di tempat itu, di kampung Ahmad Mutawakil. Ya, disebabkan dia orang putih, tapi dia mesra dengan orang kampung dan tidak memusuhi masyarakat di situ. Tuan Booth ini selalu pergi ke surau untuk bercerita dengan orang kampung yang ada di situ. Plot dirumitkan lagi dengan situasi 16 Jun 1948 di Perak, apabila darurat diisytiharkan karena Parti Komunis Malaya mula menggila. Ahmad Mutawakil tetap mengajak masyarakat kampungnya berjuang tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Walaupun pihak komunis telah memberi amaran kepadanya melalui Tuan Booth agar tidak menghasut orang kampung membenci komunis. Ahmad Mutawakil ini mengajak orang kampungnya supaya melawan komunis, ya, sehingga komunis marah dan askar komunis itu pergi di rumah Tuan Booth untuk mencari Ahmad Mutawakil. Tapi Ahmad Mutawakil tiada di sana, lalu dia mengugut Tuan Booth dan bagi amaran kepada Ahmad Mutawakil supaya tidak meneruskan perjuangannya untuk menentang atau membenci komunis. Kemuncaknya, Ahmad Mutawakil berjaya meniupkan semangat perjuangan
begitu mendalam dalam jiwa penduduk kampung melalui pidato, citra merdeka, dan kritikan terhadap bangsa Melayu yang sanggup diperalat oleh Partai Komunis Malaya. Setelah ditemui oleh seorang budak laki yang tidak dikenali, seusai majelis ceramah tersebut, Ahmad Mutawakil pergi tidak pulang-pulang sehingga dia datang pada malam esoknya di Suro Kampung dalam keadaan yang berlumuran darah. Ahmad Mutawakil terbunuh, namun semangat perjuangannya terus membara dalam masyarakat kampung, sama seperti mereka rindu akan kata-kata semangat anak muda itu, tanah Melayu pasti merdeka. Tuan Booth sekeluarga pulang ke England seminggu selepas tanah Melayu merdeka. Namun rasa cinta yang mendalam sandera terhadap Ahmad Mutawakil telah membawa dia pulang ke kampung tersebut untuk meneruskan kehidupannya di situ. Nah, begitulah bagaimana Ahmad Mutawakil itu mati. Ya, selepas ceramah kan, Ahmad Mutawakil pergi. Ada seorang budak membisikkan sesuatu di telinganya, kemudian dia pergi, dan Ahmad Mutawakil tidak balik, tapi dia balik pada malam esok harinya di surau dalam keadaan yang parah dan berlumuran darah. Dan Ahmad Mutawakil pun mati. Oke. Seminggu selepas tanah Melayu merdeka, Tuan Booth sekeluarga pun balik di England. Tetapi atas rasa cinta Sandra, anak Tuan Booth, kepada Ahmad Mutawakil, maka dia pun balik ke kampung tersebut dan meneruskan kehidupannya di situ. Ini temanya agak panjang, memaparkan tema perjuangan menentang penjajah. Siapa yang menentang? Ahmad Mutawakil. Ahmad Mutawakil merupakan watak utama dalam cerpen ini, telah mensirkan cintanya terhadap bangsa dan negara melalui perjuangan menentang penjajah Inggris, Jepun, dan komunis. Ahmad Mutawakil telah menggunakan penguasaan ilmunya dalam menjadi penyebar maklumat tentang penjajah kepada masyarakat di kampungnya. Sejak usia belasan tahun lagi, Ahmad Mutawakil telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mudah dan berpengaruh. Hal ini dibuktikan oleh pidato-pidato yang disampaikan kepada masyarakat kampung untuk meniupkan semangat patriotisme dalam diri setiap ahli masyarakat. Ahmad Mutawakil merupakan seorang pemuda yang punya semangat perjuangan yang tinggi sehingga akan tidak sanggup menerima sebarang pujian selagi tanah Melayu belum merdeka. Dia sanggup menggadaikan nyawanya untuk menentang komunis dan akhirnya dia terbunuh sebelum mengecap kemerdekaan tanah Melayu. Perjuangan dan pengorbanannya terus diingati oleh masyarakat kampungnya, sama seperti mereka mengingati anak-anak kata-kata anak muda itu, tanah Melayu pasti merdeka. Nah, temanya memaparkan semangat menentang penjajah. Siapa? Ahmad Mutawakil. Dia menyebarkan pidatonya untuk membangkitkan semangat orang kampung. Tapi akhirnya dia mati, dibunuh oleh komunis. Tetapi sebelum kemerdekaan tanah Melayu dia sudah mati. Tetapi orang kampung sentiasa mengingatinya, sama seperti mengingati kata anak muda itu, tanah Melayu pasti merdeka. Persoalan. Satu, persoalan tentang perubahan sosioekonomi masyarakat kampung. Oke. Masyarakat kampung pada waktu itu mereka hanya bertani secara sara diri, tapi kedatangan Tuan Booth keluarga merubah sosioekonomi kampung. Beliau mengupah beratus-ratus buruh termasuk penduduk kampung sendiri untuk meneroka belukar dan meluaskan penanaman getah dulu secara diri untuk keperluan keluarga. Sekarang kedatangan Booth, mereka sudah ada uang sebab Tuan Booth mengupah mereka. Kedua, persoalan tentang kepentingan sikap berdikari dalam kehidupan. Oke, Ahmad Mutawakil belajar berdikari setelah kematian bapaknya. Wan Sadir dengan cara bekerja dengan orang putih. Mati saja si bapaknya Wan Sadir, dia tinggal bersama dengan Tuan Booth dan berdikari di situ. Ketiga, persoalan kesan kedatangan penjajah. Nih,
Kedatangan penjajah yang membawa kepada serangan telah menyebabkan seluruh ketenangan hidup masyarakat kampung hilang. Ada yang dibunuh, dirompak, kemudian anak dara dirogol dan sebagainya oleh penjajah. Ini kesan kedatangan penjajah. Keempat, persoalan tanggung jawab seorang pemimpin. Imam Ngahdraman bergegas meninggalkan surau selepas sholat isya untuk mencari Ahmad Mutawakil yang kehilangan tempat menumpang nasib setelah keluarga Tuan Bos keluarga akibat kedatangan Jepun dan mengambil Ahmad Mutawakil sebagai anak angkatnya. Baik, setelah Wan Sadir mati, ayah kepada Ahmad Mutawakil, dia tinggal bersama Tuan Bud. Tetapi waktu Jepun menyerang, Tuan Bud telah balik ke England dan Imam Ngahdraman lah yang memelihara Ahmad Mutawakil. Kelima, persoalan kepentingan menguasai ilmu dalam kehidupan. Ahmad Mutawakil menjadi tempat penduduk kampung mendapatkan maklumat tentang hal ehwal semasa karena dia boleh menulis dan bercakap dalam bahasa Inggris. Keenam, persoalan semangat patriotisme dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Contoh, Ahmad Mutawakil menyeru ahli masyarakat agar mengikis tabiat buruk dan berjuang mengubah sikap dan pandangan sempit bangsa Melayu untuk merdeka. Nah, inilah Ahmad Mutawakil sentiasa menasihati orang kampung atau masyarakat Melayu. Binaan plot. Permulaannya, Ahmad Mutawakil muncul di surau dalam keadaan cedera parah. Penulis mengimbas kembali sejarah pembukaan kampungnya dan kedatangan keluarga Inggris membuka estate geta di kampung itu. Ahmad Mutawakil remaja yatim piatu bekerja dengan keluarga Inggris itu. Apabila perang meletus, keluarga Bud meninggalkan kampung itu dan Ahmad Mutawakil menjadi anak angkat Imam Ngahdraman. Nah, mula-mulai cerita dalam cerpen itu, Ahmad Mutawakil kan muncul dengan keadaan yang cedera parah. Setelah itu, penulis itu mengimbas tentang Ahmad Mutawakil ini dari kecil sampailah dia dewasa. Ya, dia bapaknya meninggal, terus Ahmad Mutawakil bekerja dengan keluarga Inggris. Oke, hidup dengan keluarga Tuan Bud. Kemudian apabila perang meletus, Jepun datang, keluarga Bud meninggalkan kampung. Ahmad Mutawakil diambil oleh Imam Ngahdraman sebagai anak angkat. Perkembangan. Perang tamat apabila Jepun menyerah kalah. Jadi keluarga Bud pun balik lagi di kampung itu. Ahmad Mutawakil semakin aktif dengan pergerakan melalui menuntut kemerdekaan. Selepas Jepun kan komunis. Lepas itu Ahmad Mutawakil ini pula seorang pejuang untuk membebaskan tanah Melayu dan menuntut kemerdekaan. Tuan Bud menjalin hubungan yang baik dengan penduduk kampung dan sering mengundang mereka ke majlis yang diadakan di banglonya. Dulu orang kampung tidak mau pergi ke banglo Tuan Bud seperti ini orang putih. Tapi Ahmad Mutawakil ini menyesatkan orang kampung supaya menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga Bud. Lagipun Tuan Bud ini orangnya yang baik dan selalu berjumpa dengan penduduk kampung untuk berbual-bual. Perumitan. Pada waktu itu juga dikabarkan bahwa komunis kian bermaharajalela di seluruh negara sehingga darurat terpaksa diikhtiarkan. Komunis itu mengganas waktu itulah sehingga darurat diikhtiarkan. Pihak komunis tidak senang dengan Ahmad Mutawakil dan lantaran bersuara menentang mereka dan menggugat akan bertindak jika Ahmad Mutawakil tidak berhenti. Apakah Ahmad Mutawakil itu tergugat? Tidak. Klimaks atau puncak cerita, penduduk kampung kecoh dengan kehilangan Ahmad Mutawakil. Imam Ngahdraman bimbang dengan keselamatan anak angkatnya itu. Gerakan mencari dilakukan namun Ahmad Mutawakil tidak dijumpai. Termasuk Tuan Bud sendiri membantu orang kampung untuk mencari Ahmad Mutawakil ini. Akhirnya Ahmad Mutawakil muncul di pintu surau dalam keadaan cedera parah. Dia rebah lalu meninggal dunia di pangkuan Imam Ngahdraman. Dia meninggal.
Pelariannya, negara pun merdeka. Keluarga Tuan Booth kembali ke England. Setahun selepas itu, Sandra kembali ke kampung itu lalu membuka kelas dan mengajar anak-anak kampung itu. Nah, sebenarnya Sandra ini dan Ahmad Mutawakil ini saling mempunyai rasa cinta. Nah, jadi Sandra ini teringat akan Ahmad Mutawakil, maka dia kembali di kampung itu. Teknik plot. Ada dialog antara Ahmad Mutawakil dan Sandra. Ahmad Mutawakil merasa terhutang budi atas kesudian Sandra mengajarnya menulis dan membaca. Teknik imbas kembali. Oke. Jadi penulis mengimbas kembali peristiwa kedatangan sebuah keluarga orang putih di kampungnya. Imbas muka. Oke. Penulis membayangkan ketiadaan Sandra, anak gadis Tuan Booth pada malam penyampaian pidato Ahmad Mutawakil di kampungnya yang berkemungkinan disebabkan oleh faktor kesehatan atau faktor merajuk. Ada juga teknik kejutan. Ini contohnya Ahmad Mutawakil tiba-tiba muncul dalam keadaan cedera parah di surau. Apa yang berlaku? Teknik monolog dalaman. Bercerita, bercakap sendiri dalam hati. Melahirkan rasa syukur dalam hatinya atas dua perkara walaupun ketika itu Jepun sedang menjajah negerinya. Teknik pemberian ini maksudnya dia huraikan. Penulis merehalkan keadaan Ahmad Mutawakil sewaktu muncul di depan surau secara tiba-tiba. Teknik suspense. Contohnya peristiwa kemenangan Jepun yang menyerang Tanda Melayu pada tahun 1991 telah menimbulkan tanda tanya kepada penjajah tentang nasib penduduk kampung di situ. Apa bezanya kejutan dengan suspense? Kejutan ini tiba-tiba berlaku, ya. Tiba-tiba berlaku suatu peristiwa berlaku, contoh Ahmad Mutawakil yang muncul tiba-tiba di depan pintu surau dalam keadaan cedera. Suspense ini pula ialah tanda tanya, apa yang akan berlaku selepas selepas suatu peristiwa. Contohnya Jepun marah menyerang tanah Melayu. Jadi itu menimbulkan tanda tanya apa nasib penduduk kampung penulis. Itu perbedaan antara suspense dan dengan kejutan. Yang satu ini berlaku pada masa itu, yang suspense ini kita tanya apa yang berlaku di masa hadapan. Watak Ahmad Mutawakil. Anak Wan Sadir, anak yatim. Anak angkat Ngahdraman bekerja dengan Tuan Booth. Dia nasionalis yang aktif dalam parti. Ya. Punya kewibawan sangat berpengaruh dan dihormati penduduk kampung. Ketika berusia 24 tahun, dia sudah menjadi pemimpin nomor 2 parti di peringkat daerah. Pemuda yang berani, seorang yang berbudi bahasa. Dan mati akibat ditembak komunis. Imam Ngahdraman, imam surau di kampung, bapak angkat Ahmad Mutawakil. Dia seorang yang penyayang, dia sayang Ahmad Mutawakil yang yatim piatu. Taat kepada agama, menunaikan sholat berjemaah dengan penduduk kampung. Dia seorang yang prihatin, setia sambil tahu pergerakan Ahmad Mutawakil. Sandra, anak gadis Tuan Booth. Bermata biru, berambut perang, fasih berbahasa Melayu. Tidak kedekut ilmu, dia mengajar Ahmad Mutawakil menulis, membaca, dan berbahasa Inggris. Dia mempunyai perasaan terhadap Ahmad Mutawakil. Dia kecewa apabila Ahmad Mutawakil jarang hadir ke majelis banglo bapaknya. Seorang yang prihatin, ambil berat tentang kehilangan Ahmad Mutawakil. Dia membuka kelas mengajar anak-anak kampung selepas tahun negara mencapai kemerdekaan. Tuan Booth, seorang Inggris. Tuan punya estet getah, peramah, dan baik hati. Latar masa, zaman penjajahan. Penjajahan Inggris di tanah Melayu. Pendudukan Jepun di tanah Melayu, zaman darurat, dan zaman selepas merdeka. Ada juga berlaku pada waktu malam, peristiwa contohnya Imam Ngahdraman dan Pengulu Ibrahim Sigap membincangkan berita yang disampaikan oleh Ahmad Mutawakil.
Ahmad Mutawakil menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada waktu malam, Ahmad Mutawakil mati. Tengah hari, waktu Ahmad Mutawakil tiba di kamp, tempat ada di surau, tempat menunaikan sholat oleh penduduk kampung, di banglo, di mana Tuan Put tinggal di situ, di estate Ipmil dan estate Sungai Siput. 3 serangan berkembar yang mengorbankan 3 orang pengurus Inggris. Dan di England tempat asal keluarga Tuan Put. Latar masyarakat pula, masyarakat yang berbudi bahasa, contoh Tuan Put, mesra dan berbudi bahasa kepada penduduk kampung. Masyarakat petani yang menanam pisang, ubi kayu, keledek. Masyarakat yang taat kepada perintah agama, contohnya Imam Ngahda Ramana dan penduduk kampung yang berjemaah, sholat berjemaah. Masyarakat yang kejam dan zalim, contohnya komunis lah. Oke, siapa yang menentang mereka, mereka akan bunuh. Masyarakat peneroka Inggris, Tuan Put lah ini. Masyarakat yang bekerja sama, contoh penduduk kampung dan Tuan Put kerjasama meredam belukar untuk mencari Ahmad Mutawakil. Masyarakat yang cinta akan negara, contohnya Ahmad Mutawakil lah kalau ini. Dia punya semangat patriotisme yang tinggi untuk menentang penjajah. Gaya bahasa inversi, perlahan dan sangat renggas bunyinya. Inversi ini ialah terbalik, ayat yang terbalik. Sepatutnya bunyinya perlahan dan sangat rengsah. Rengas lah pula rengsah. Perlahan dan sangat rengsah bunyinya. Bunyinya perlahan dan sangat rengsah. Personifikasi, dataran itu dirobek peluru. Diratah dan dirobek peluru. Setiap mata kami yang hadir tetap liar menyelinap. Oke, suatu benda diberikan sifat hidup. Contoh, mata. Mata itu boleh hadir kah? Tapi diberi sifat manusia. Dia boleh hadir, liar, menyelinap. Boleh menyelinap ke mata ini? Tidak boleh, melainkan orang. Nah, jadi mata ini diberikan sifat manusia. Simili ini kalau ada perbandingan, contoh laksana, bagai, itu umpama. Kalau ada perkataan-perkataan perbandingan begitu, itu simili. Bahasa Arab, alhamdulillah. Sinkop, penyingkatan. Aku jadi ku. Tidak jadi tak. Kamu jadi mu. Hyperbola ini melampau-lampau. Kami masih keras membatu. Nyala semangat dalam bola matanya. Melampau kan? Keras macam batu kono. Lepas itu semangat itu macam dalam bola menyala dalam bola matanya. Ini perkataan yang melampau. Metafora, gabungan antara konkret dan abstrak. Contohnya, ambang ini kita tahu, macam ambang pintu itu. Maut ini kita tidak boleh nampak. Ambang, muka pintu itu kan. Kita dampakkan, maut ini kita tidak nampak. Bahang, kemerdekaan. Satu abstrak, satu konkret. Peribahasa, ada orang budi kita berbahasa, macam kera mendapat bunga. Ini adalah peribahasa. Nilai, ada keberanian. Ahmad Mutawakil berani menyampaikan pidato, walaupun dikecam orang Jepun. Bijak, Ahmad Mutawakil bijak menulis dan berbahasa Inggris. Hormat menghormati, Tuan Put menghormati penduduk kampung. Kesyukuran, penduduk kampung bersyukur karena kawasan mereka terpencil dan tidak menjadi sasaran peperangan. Kerajinan, penduduk kampung rajin mengusahakan tanaman tani, contoh pisang, ubi. Ketaatan, Imam Ngahderangan, penghulu Ibrahim Sigap dan penduduk kampung seringkali menunaikan sholat berjamaah. Patriotisme, Ahmad Mutawakil berjiwa patriotik. Jadi pengajarannya, kita hendaklah mempunyai rasa cinta akan negara dan memastikan negara berada dalam keadaan aman dan merdeka. Contohnya Ahmad Mutawakil yang punya rasa cinta akan negara. Kita hendaklah saling menghormati. Oke, contohnya Ahmad Mutawakil dan penduduk kampung hidup dalam keadaan harmoni dan saling hormat menghormati.
Kita hendaklah menjaga tingkah laku untuk mempermainkan budi yang baik agar dihormati dan disenangi orang. Nah, contohnya Ahmad Mutawakil. Dia sentiasa menjaga tingkah laku, begitu juga dengan Tuan Bud. Kita hendaklah rajin menuntut ilmu supaya meningkatkan pengetahuan. Nah, Ahmad Mutawakil itu rajin menuntut ilmu. Saling bekerja sama dan mengerjakan sesuatu, contohnya penduduk kampung bekerja sama mencari Ahmad Mutawakil. Kita hendaklah sanggup berkorban demi memperjuangkan hak bangsa dan negara. Contohnya Ahmad Mutawakil sanggup berkorban untuk menuntut kemerdekaan. Baik, cikgu harap semua pelajar faham dan membaca semula nota ini supaya lebih faham. Sekiranya ada persoalan, boleh tanya cikgu di dalam grup nanti. Ya. Jadi sampai di sini saya kelas kita pada hari ini. Cikgu akan berikan latihan pengukuhan dan coba ulang kaji kupasan cerpen ini dengan lebih teliti. Baiklah, sampai berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang.